أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam ini, dapat kita bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi lagi saya hormati, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau, serta muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di dalam pengajian kitab 40 hadis akhir zaman, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan sambung semula pengajian kitab kita pada muka surat 63, ataupun kita berada pada hadis yang ke-28, iaitulah ujian dahsyat terhadap iman. Hadis yang ke-28 yang bertajuk ujian dahsyat terhadap iman. Empat tuan-tuan. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat, ataupun salah satu daripada peristiwa akhir zaman yang pasti akan dilalui oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Taala uji kita. Uji pada keimanan yang kita sebut bahawa kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman dengan yang lain. Maka bila disebutkan tentang keimanan, maka Allah Ta'ala akan menguji umat-umat di akhir zaman. Baik, kita tengok hadis pada malam ini, supaya anda kitab boleh rujuk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail al-muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah, yakni ujian berat terhadap iman, seumpama malam yang sangat gelap
seseorang yang beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Atau syak perawi hadis, seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda duniawi. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada hadis malam ni bagaimana Nabi SAW pesan kepada kita, yang mana Nabi SAW memberi peringatan kepada kita supaya kita ni melaksanakan amal ibadat sesegera yang mungkin. Nabi menggunakan kalimah badiru bil a'mal. Ada beberapa hadis yang lain Nabi juga sebut tentang badiru bil a'mal. Buatlah ataupun bersegeralah dalam melakukan amal sebelum datangnya 7 benda. Itu dalam hadis yang lain. Nabi pesan, buat amal sebelum datangnya 7 benda. Dalam hadis pada malam ini, Nabi SAW pesan kepada kita tentang satu saja benda, iaitulah buat amal kebaikan kepada Allah sebelum datangnya fitnah, yakni ujian berat terhadap iman, seumpama malam yang sangat gelap. Buat amal sebelum datangnya fitnah. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita ni tak akan lari daripada barang yang namanya fitnah. Kita tak akan lari barang yang namanya fitnah. Bahkan tak akan terjadinya kiamat selagi mana fitnah ni semakin lama semakin teruk. Fitnah ni semakin lama semakin besar. Fitnah ni semakin lama semakin hebat. Kerana fitnah yang paling terbesar adalah fitnah Masihud Dajjal. Tu fitnah yang paling besar. Tu antara paling kemuncaknya fitnah adalah datangnya fitnah Masihud Dajjal. Sebelum nak datangnya fitnah yang paling besar ni tuan-tuan, dia mai dulu fitnah yang kecil-kecil, separuh sederhana kecil dan sebagainya ni dulu. Baru dia mai kepada kemuncak segala fitnah. Dan kita pada zaman sekarang ini dah memang berada pada zaman penuh dengan zaman fitnah. Tuan-tuan, kita tak akan lari daripada fitnah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kadang-kadang kita pun menyebarkan fitnah. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, kita ni kadang-kadang termasuk dalam perbuatan yang terkutuk ini, iaitulah kita menyebarkan fitnah ataupun memang fitnah itu bermula daripada kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan antara jalan fitnah yang paling besar tuan-tuan, kalau kita boleh kongsikan antara jalan fitnah yang paling terbesar dalam kehidupan kita di bumi Malaysia ini adalah pada jalan politik. Terang cakap tuan-tuan, bidang politik ni antara cabang yang paling mudah ataupun cabang yang paling senang untuk kita terjerumus di dalam lembah fitnah. Kerana bila sebut politik, ada yang hendak menjatuhkan seseorang, ada yang hendak menaikkan seseorang. Bila dalam proses duk naik turun ni tuan-tuan, tengah-tengah dia adalah orang yang sampaikan berita tak betul, ada yang sampaikan berita betul. Maka kita yang mendengar, kita yang melihat, tangan ni cepat pi share. Maka bila kita share di media sosial, arti kata kita sedang sebar, sama ada kita sebar benda yang baik ataupun kita sedang sebar benda yang buruk. Sebab itu berhati-hati tuan-tuan. Kita ni orang yang main mengaji. Kita ni main mengaji tiap malam tuan-tuan. Jaga baik-baik. Nak berpolitik dipersilakan. Dituntut kita politik untuk memilih pemimpin yang baik. Dipersilakan. Tapi cuma kita kena jaga-jaga dalam satu berita. Pastikan apa yang kita share, jangan sampai benda itu adalah lembah penghinaan ataupun lembah fitnah. Kalau boleh jangan duk share lah berkenaan dengan individu, tentang kawan ni kata apa, kawan ni kata apa, tak payah duk share. Nak share sekalipun, biarlah share benda yang boleh mendatangkan faedah pada kita dan pada masyarakat serta pada negara. Yang tu nak share-share dipersilakan. Ada contoh wakil rakyat nak bawakan satu benda ataupun nak bawakan satu hospital, nak bangunkan satu hospital Islamik, contoh.
maka kita dengar bagus, benda tu kalau nak share dipersilakan, tak ada masalah. Kita tahu benda tu boleh mendatangkan manfaat pada kita, pada masyarakat dan juga pada agama dan negara, tuan-tuan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita duk pi share satu berita yang mana kawan ni kata kat kawan ni, kita pun sokong laki ni, maka kita pun tanda kita sokong pada diri dia, kita pun share. Kita like dia punya FB dan sebagainya, seronok tengok dia kata, kita pun share. Maka apa yang dia kata seandainya membawa kepada fitnah, maka kita termasuk dalam saham orang yang sedang membawa fitnah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hati-hati, tuan-tuan lah. Hati-hati. Kalau tuan-tuan tak percaya lah tentang benda berita tentang politik ni, tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita beli 4 paper, kita nak tengok ketulinan berita tu. Kadang-kadang kita beli 4 paper, satu wakil rakyat cakap benda ni, maka esok pagi kita pergi beli paper, kita tengok paper A, dia kata macam ni. Kita baca pula paper B, dia kata macam ni. Kita baca pula paper C, dia kata macam ni. Kita baca pula paper D, dia kata macam ni. Jadi keempat-empat berita tu mungkin tajuk sama, tapi olahan dia semua berbeza. Maka orang yang baca paper tu awal-awal dia baca elok, maka dia pula pergi sebak dekat kedai kopi, tadi aku baca paper berita dia ni kata sekian-sekian, sampai kepada kawan ni sampai kat kawan ni, kawan ni sampai kat kawan ni, lah kali habis berita tu tak betul tu. Dia duk sebak benda yang tak betul, boleh mendatangkan fitnah dan sebagainya. Macam kita main radio buruk lah dulu, tuan-tuan. Zaman dulu kalau radio buruk ni antara game yang paling seronok, game yang paling ternanti-nanti. Kalau ada team building ni, kira yang ni permainan yang seronok ni. Kadang-kadang kita fikir benda tu sama. Bila orang sebab satu berita, pasti ada tinggal, pasti ada tambah. Dia tak seronok kalau sembang ni kita cakap, tengok kawan tu tak ada raut wajah, senyum ke gelak ke, kita pun tak seronok nak cakap. Tentu dia mula seronok nak tambah. Bagi tambah sikit, rojak sikit, biar kawan tu sedap, dia pun gelak, tambah lagi kuat atas lagi, tuan-tuan. Maka berlanjutan sampailah membawa kepada berita yang tidak benar. Sama macam kita main radio buruk. Tak percaya, lepas ni kita main, tuan-tuan. Bohong, tuan-tuan, sampai kat ujung mesti berubah punya. Yang awal ni kata apa? Contoh, kita ambil satu contoh. Yang awal ni kata, Ibu Ali menyuruh Ali membeli telur di kedai Abu. Ali membeli telur sebanyak 30 biji. Dalam perjalanan pulang, telur pecah, tinggallah 18 biji. Maka kembalilah Ali ke rumahnya. Panjang, tuan-tuan. Oi, kalau kita dengar tu mampu dah aku tak terah dah. Kita orang yang kedua tu, orang yang kedua pun dah tak terah dah hidup ni. Mampu dah apa dia cakap ni. Maka sebablah kepada orang yang ketiga. Yang kedua dengar daripada yang pertama, yang kedua sebab yang ketiga, dia terus berubah, tuan-tuan. Berubah. Awal-awal mungkinlah boleh lagi, tuan-tuan. Ibu Ali menyuruh Ali pergi beli telur, daripada tinggal 18 biji tinggal 6 biji, contoh. Itu orang yang ketiga. Mai orang yang ketiga sebab pula orang yang keempat, dia jadi berubah tu. Ali menyuruh ibunya membeli telur, jadi kurang ajak tu. Dia tertukar sampai suruh dia anak pula suruh mak pergi beli telur, tuan-tuan. Allahu Akbar. Mai orang yang terakhir lagi lingkup tak ada cerita, tuan-tuan. Daripada panjang berjela A sampai Z duk sembang, maka mai orang yang terakhir suruh declare Ali mempunyai 2 biji telur. Itu ya. Yang tu yang tinggal, tuan-tuan. Habis tu 30 tak ada, 18 tak ada, tinggal 2 biji telur. Allahu Akbar, tuan-tuan. Cerita melawak, tuan-tuan. Jadi nak kata fitnah ni, itulah realiti kehidupan kita pada zaman sekarang ni, tuan-tuan. Realiti kehidupan. Sebab itu saya pesan, saya pun berpolitik. Maksud kata berpolitik ni, kita ada pegangan satu-satu individu, satu-satu parti. Tetapi biarlah kalau boleh, kita jangan share benda-benda yang ungkapan-ungkapan orang dan sebagainya. Biarlah kita share benda-benda yang boleh mendatangkan perbuatan yang boleh mendatangkan kebaikan kepada Islam kita, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi pesan, iaitulah buatlah amal sebelum datangnya fitnah. Kita pun lihat fitnah yang besar, di antara yang terbesar juga adalah fitnah kebelakangan ini tentang agama Islam kita, tuan-tuan. Macam-macam cerita. Buruknya pada guru agama yang mengajar kes cabul, kes rogol dan sebagainya. Allahu Akbar. Walaupun belum lagi dibuktikan bersalah dan kita tak boleh nak kata dia bersalah, tetapi perkara itu menyebabkan agama Islam dipandang serong oleh masyarakat. Orang sampai baca komen, kita baca komen sampai orang kata, aku tak mau hantar anak aku pergi pusat agama ataupun pusat tahfiz dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mudir pun tak boleh pakai, mudir pun duk cabul, mudir pun duk rogol.
Padahal dia tu seorang buat, tak tahu lagi buat ke tak tahu lagi, buat ke tak buat lagi tak tahu lagi. Maka disebabkan berita, disebabkan tajuk berita itu, dia mendatangkan kepada keburukan ke seluruh mahat-mahat tahfiz yang ada di Malaysia ini tuan-tuan. Benda tu fitnah. Dia jadi fitnah pada agama yang mana mendatangkan keburukan kepada orang lain. Allahu Akbar. Mendatangkan fitnah kepada asatizah yang mengajar kerana seorang yang disabitkan kes belum lagi dibuktikan bersalah ataupun tidak. Bahkan tuan-tuan, sampai rancangan-rancangan untuk medan dakwah ini jangan buat dah. Sampai tahap tu lah. Sampai orang kata jangan duk buat dah. Benda-benda yang program-program yang segera-segera ni jangan duk buat dah. Tapi saya ni terang saya cakap tuan-tuan, saya berbeza sikit lah pandangan daripada ustaz-ustaz yang lain yang kata suruh berhenti terus. Kemarin pun mengajak di Sungai Burung jumpa hadis ni hadis popular lah, berkenaan dengan 15 perkara, 15 maksiat kalau kita buat halal Allah Ta'ala turunkan bala. Di antara perkara yang nak dekat akhir-akhir itu, Nabi SAW sebutkan kepada kita tentang akhir zaman ni, artis-artis ni disanjung tinggi, dan muzik-muzik ni dimegah-megah. Itu antara tanda yang Allah akan timpakan bala bila ada orang buat macam tu. Maka terfikir-fikir balik tuan-tuan, betul sungguhlah apa Nabi kata ni. Program-program ni tuan-tuan tengoklah, orang dah kata dah ada pihak-pihak yang cuba menghalang, tak payah dok buat anugerah bintang popular satu ketika dahulu disebabkan Covid. Jangan. Tapi gagah juga buat tuan-tuan, mengagungkan, menaikkan orang-orang ataupun artis-artis, diteruskan seperti biasa. Tetapi program-program dakwah dan sebagainya ni diberhentikan terus. Bahkan TV3 pun buat keluar kenyataan, program da'i tidak akan lagi diteruskan. Saya lihat perkara itu sebagai satu perkara yang agak merugikan tuan-tuan. Sebab apa? Kerana benda itu sebenarnya boleh mendatangkan manfaat kalau kita perbaiki sebenarnya tuan-tuan. Dia mungkin jalan cara pemilihan pada da'i itu berkurangan sedikit daripada pencetus ummah dan juga imam muda. Kawan saya pernah awal-awal dahulu, iaitu imam muda. Saya ingat saya yang paling program di antara yang terawal adalah imam muda. Nak masuk dia tuan-tuan, nak interview dia pun Allahu Akbar, bukan benda yang mudah. Memang mereka pilih daripada kalangan yang paling kualiti. Mereka tebuk Al-Quran sungguh-sungguh, mereka cari betul-betul. Cuma da'i ni dia lebih kepada personality. Dia cari tengok wajah, ada wajah sikit. Lepas tu mereka nak asah orang yang tak ada kualiti ni, mereka nak asah. Yang tu mungkin salah. Sebab itu tuan-tuan, kita perbaiki, buat balik satu modul-modul yang mana modul itu minta pandangan ulama'. Tu baru betul. Dia tak boleh minta pandangan yang mengaut keuntungan. Sudah semestinya mereka cari dunia. Tapi carilah bila kita buat satu modul, bentang dulu pada ulama' apa betul dulu, apa yang perlu apa betul, maka teruskan aktiviti-aktiviti dakwah ataupun program-program dakwah seperti rancangan-rancangan sebelum ni tuan-tuan. Sebab orang ternanti-nanti. Kadang-kadang orang duk tunggu, setiap minggu duk ternanti dah. Hari Jumaat malam mesti tengok. Ramai tuan-tuan, rate tinggi, bukan rate anda, rate tinggi. Tetapi bila dah nak dihapuskan perkara ini, maka bagi saya dia mendatangkan kerugian. Cuma adalah beberapa ustaz yang sama pendapat macam saya ni tuan-tuan. Dia kata kalau dia tu berjaya sebagai juara, taja dia belajar 4 tahun. Contoh, bubuh dia dekat Madinah ke, Mekah ke, Mesir ke, Morocco ke, duduk belajar 4 tahun dulu, mengaji sungguh-sungguh, balik mai barulah jadi selebriti dan sebagainya, supaya menjadi ikon kepada masyarakat. Tak ada masalah. Maksud kata kita taja dia belajar sungguh-sungguh dulu, balik mai mengajar pula. Maka itu jalan dia, bukan kita hapuskan terus. Jadi bila hapuskan terus tuan-tuan, tengoklah program-program di TV ni tuan-tuan, macam-macam anugerah. Bila sebut anugerah, semua menaikkan artis-artis, muzik mesti ada, wajib ada. Kalau tak ada, maka tak jadi program. Maka inilah sebenarnya mengundang bala Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya fikir balik, patutlah lepas halang sebab nak percepatkan kiamat lah sebenarnya tuan-tuan. Nak membenarkan hadis Nabi ni patutlah pakai duk halang habis. Betul lah Nabi kata tu tuan-tuan, akhir zaman ni memang macam tu. Pakat duk halang, tutup habis semua. Cuma kadang-kadang orang kata jugalah, alah program tu tak ada, orang boleh tengok rancangan lain, macam-macam rancangan lagi ada kat TV Hijrah macam-macam. Seingat saya lah tuan-tuan, kita bersama dengan masyarakat ni, orang ternanti-nanti forum perdana.
Yang tu dia antara rancangan yang top. Tu pun orang tua-tua nak akan meninggal dah tuan-tuan. Yang muda ni Allahu Akbar, tak mau tengok lah. Macam tuk-tuk saya kalau saya balik kampung, oi, dia depan TV tengok forum perdana, memang tengok. Saya tengok, oh betul, program ni antara program yang diikuti. Tapi selain daripada tu tak ada tuan-tuan. Tapi program-program yang dakwah yang milenium ni ada juga ikutan daripada anak-anak muda dan sebagainya. Program baik, cuma boleh buat penambahbaikan. Saya berbezalah dengan beberapa ustaz yang lain tuan-tuan. Sebab benda tu bagi saya boleh datangkan perkara yang baik. Maka tuan-tuan, fitnah ni kita tidak akan terlepas. Sebab itu kita mohon ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sedar tak sedar, kadang-kadang kita juga melakukan fitnah, yang mana kita juga menyebarkan fitnah kepada masyarakat. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, mai akhir zaman juga fitnah pada agama kita kian tinggi, kian meruncing tuan-tuan. Kadang-kadang mai sampai satu tahap kita nak pakai pakaian jubah pun orang pandang, siapa dia ni? Taliban mana mai? Tuan-tuan jangan herat tuan-tuan. Satu ketika orang yang nak mempertahankan sunnah, nak menjalankan ibadah, maka bila dia pakai pakaian yang melambangkan Islam, maka orang pandang pelik, biar betul dia ni. Macam tadi ada satu artis tuan-tuan, dia pi satu anugerah, belakang daripada pentas tu dia melakukan solat, dia sembahyang solat tuan-tuan. Solat maghrib ke solat isya, wallahu taala alam tuan-tuan. Orang snap gambar, semua netizen teruja tengok dia sembahyang maghrib. La ilaha illallah. Aku pening tuan-tuan, teruja apa sembahyang? Dah wajib memang nak kena sembahyang tuan-tuan. Orang snap gambar teruja tengok dia sembahyang belakang pentas. Tuan-tuan, sebenarnya tu solat dah wajib, dah nak teruja macam apa? Kadang-kadang inilah benda yang kita sebut sebagai ghuraba. Bila orang buat benda tu nampak macam pelik, kembali kepada asing balik, kembali kepada zaman dahulu balik tuan-tuan. Maka mai kita melaksanakan ataupun mempertahankan Islam, orang akan nampak perkara itu sebagai ghuraba, iaitu sebagai perbuatan yang asing. Allahu Akbar. Baik, selesai. Kemudian seseorang yang beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Nabi SAW bersabda, nak tengok iman seseorang itu tuan-tuan, bagaimana runcingnya ataupun bagaimana tipisnya iman seseorang di akhir zaman. Mai waktu pagi dia beriman kepada Allah, semayang subuh dia buat tuan-tuan, dia buat segala amal, semayang duha dan sebagainya. Tetapi bila mai waktu petang dia jadi kafir tu. Allahu Akbar. Tadi pagi bagusnya solat jemaah tuan-tuan, subuh mai awal duk sah pertama. Tapi bila mai waktu sore, mai waktu petang, dia terus gugur keislaman ataupun gugur Islam dia, sehingga dia menjadi orang yang kafir. Ataupun syak perawi hadis, seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian keesokan harinya dia sudah menjadi kafir, dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda duniawi. Maka orang yang di akhir zaman, hari ini dia beriman kepada Allah, mai besok tuan-tuan dia buang Islam, dia buang agama dia dengan jalan harta duniawi. Maka dia tinggal terus Islam, dia jadi kafir pada hari keesokannya. Kalau dia rasa dia nak Islam balik, dia ambil balik Islam, maka dia buat balik amal kebaikan. Maka mai benda yang nampak macam tak rancak, dia tinggal pula Islam, dia ikut kepada puak-puak kafir, laknatullahi ajma'in. Allahu Akbar. Jadi Islam ni hanya pada nama. Hadis lepas ni kita akan jumpa bagaimana satu tahap yang lagi teruk, sampai Islam ni tuan-tuan memang orang tak tahu apa dah, langsung tak tahu apa tentang Islam. Yang kenal Islam hanya nenek moyang dia. Tu pun tanya nenek moyang, apa dia hari Islam ni? Dia hanya tahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tanya orang tua-tua yang tinggal kat dunia tuan-tuan, satu ketika nanti tanya dia apa dia Islam, maka dia kata, yang aku tahu Islam ni hanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa dia tu la ilaha illallah? Entah, aku pun tak tahu. Pasal apa tak tahu? Dulu nenek moyangku ni yang tua ni, dulu nenek moyangku pernah katakan kepada aku tentang Islam, dia kata yang tu ya Islam. Jadi Islam ni, kalimah syahadah ni hanya pada bibir, duk sembang. Islam hanya pada kalimah la ilaha illallah. Solat pun tak erti, puasa pun tak erti, zakat pun tak erti, apa pun tak erti. Itulah di akhir zaman, kemuncak nipisnya iman manusia pada zaman akan datang tuan-tuan. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kepada Allah. Saya rasa kita belum lagi sampai tahap tu.
kerana kita masih lagi melaksanakan amal solat, kita masih lagi melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah iman dan Islam kita baik-baik tuan-tuan, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Sama-sama kita jaga insya-Allah. Doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah perkukuhkan iman kita, Allah perkuatkan iman kita, mudah-mudahan kekal sampai yaumul qiyamah. Jangan kita jual agama kita tuan-tuan. Pagi kita beriman pada Allah, pagi bagus mai sembahyang subuh kan, soh pertama kuat atas, kemudian ada kuliah subuh kita duduk kat depan. Oi bagus tuan-tuan, habis kuliah subuh kita buat abad ibadat, pi tengok tebas apa yang boleh tebas dekat kawasan surau, kita buat semua tuan-tuan. Mai waktu petang kita pun lalu naik motor, tengok-tengok kayuh biskar pakai seluar pendek. Dalam pakai seluar pendek ketat nak mampu terbonjoi lagi duduk atas tuan-tuan. Allahu akbar. Saya pesan baik-baik tuan-tuan, tuan-tuan ni orang baik-baik semua belakang ni. Jangan sampai saya lalu kawasan tuan-tuan tengok sebelah macam kenal, duduk kayuh biskar tengah jalan lebuh raya tuan-tuan. Tengok-tengok macam kenal ni. Tengok-tengok Allahu akbar, jemaah nak pergi selalu. Tapi pakai ketat terbonjoi sana, terbonjoi sini, malu semua tuan-tuan, malu. Kita lelaki ni tak tahulah, kadang-kadang saya ni pakai jubah pun angin mai kan, angin mai kadang-kadang nampak bentuk sikit terbonjoi, malu. Kita pun kadang-kadang pegang biar supaya tak ternampak. Ini kadang-kadang tengok pakaian orang yang duk kayuh basikal, laki lah, perempuan tak payah cerita lah tuan-tuan. Perempuan tak payah cerita, ni cerita laki. Kadang-kadang pakai ni sampai tahap sampai menampakkan kita punya aurat, boleh nampak bentuk dan sebagainya, tinggalkanlah tuan-tuan. Jangan buat sampai tahap perkara tu. Boleh pakai longgang, pakailah longgang. Islam tidak pernah menghalang kita nak kayuh basikal. Silakan kayuh basikal tuan-tuan, silakan. Tapi jangan sampai melampaui batas. Sampai pakai seluar pendek atas daripada lutut dan sebagainya. Itu semua boleh mendatangkan perkara-perkara keburukan. Tambah pula kayu-kayu depan ada perempuan pula, oi patutlah seronok ikut perempuan dan sebagainya. Jaga baik-baik tuan-tuan, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok pada keterangan hadis. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang dahsyat dan hebatnya ujian terhadap iman seseorang di akhir zaman. Seseorang yang beriman di waktu pagi, tiba-tiba dia menjadi kafir di waktu petang. Begitu pula dengan seseorang yang masih beriman di waktu petang, tiba-tiba besok paginya ia telah menjadi kafir. Begitu cepat perubahan yang berlaku. Iman yang begitu mahal boleh gugur di dalam godaan satu malam atau satu hari sahaja, sehingga ramai orang yang menggadaikan imannya kerana hendak mendapat sedikit harta benda duniawi. Dunia lebih dicintai di sisi mereka daripada iman. Pernah waktu zaman Nabi SAW ada contoh macam ni tuan-tuan. Dia siang dia mencuri, waktu malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang macam ni zaman Nabi. Pernah berlaku, dia waktu siang dia ni pencuri, tapi malam dia ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Samalah zaman kita pun sekarang tuan-tuan. Zaman Nabi siang mencuri, zaman kita siang lelaki, malam jadi perempuan. Tu pun ada juga tuan-tuan. Berubah tu dua alam. Mai siang jadi nampak lelaki, mai waktu malam dia layan lelaki juga, walhal dia tu lelaki. Jadi dia perkara semata-mata nak mendatangkan habuan dunia, dia jual habis dia punya identiti sebagai agamawan ataupun agama sebagai pemegang agama Islam. Dia jual semata-mata nak mendapat habuan duniawi tuan-tuan. Saya teringat satu kisah, saya tak pasti sama ada saya dah cerita kepada tuan-tuan ataupun belum, tentang perkongsian Ustaz Izhar, Dr. Izhar tuan-tuan. Dr. Izhar tentang gigolo. Mungkin saya bisa cerita dah kot tuan-tuan. Gigolo, satu gigolo ni tuan-tuan, jalan taubat dia, cerita tentang jalan taubat dia. Dia jumpa Datuk Dr. Izhar sendiri, cerita tentang kehidupan dia dahulu. Dia pernah jadi gigolo tuan-tuan. Gigolo ni kira grade atasan, dia cari datin Sri dan sebagainya. Dia cari yang toto, sebab toto ni kaya belaka tuan-tuan. Dia kerja macam ni, dia layan perempuan ataupun layan datin-datin yang mungkin datin ni pun hilang kemesraan dengan suami. Maka mereka nak cari servis, carilah lelaki. Dia salah seorang yang mereka cari. Tuan-tuan bayangkan, dia punya pendapatan ketika mana akhir dia sebelum nak bertaubat, maka di dalam akaun bank dia ada RM600,000. RM600,000 tu kira last sebelum dia cuci tangan, dalam akaun dia ada RM600,000. Dia ceritakan Dr. Izhar.
600,000. Maka Dr. Izhar pun tanya dia lah, kalau satu malam berapa dapat? Tuan-tuan, dia kata satu malam tak payah duk cerita lah. Dia kata hanya satu malam, kalau layan satu perempuan, satu datin, maka boleh capai RM4,000. Satu servis ataupun satu malam dia boleh dapat RM4,000. Kemudian kalau saya terlampil kuda sikit, dia kata 8,000 boleh dapat satu malam. Tu dia tuan-tuan, kita pensyarah satu bulan baru dapat 8,000. Dia satu malam dapat 8,000. Dia kata dia rehat seminggu, minggu depan buat pula. Maka macam itulah rutin harian dia. Dan bila dia dapat duit, maka duit yang dia dapat tu dia tak bubuh dalam bank, dia mesti cash, dia mesti COD. Maksudkan dia mesti cash, dia tak mau dalam keadaan bubuh dalam bank. Sebab bila bubuh dalam bank ni, dia kata akan mendatangkan LHDN akan kejang dia lah, lebih kurang macam tu lah. Maksud kata akan timbul satu benda yang pelik lah. Dia tak berniaga apa, tiba-tiba ada duit masuk 8,000, masuk 8,000 dan sebagainya. Maka dia pun tak mau benda tu. Dia kata setiap servis mesti bayar cash. Dia takut LHDN mai kacau dia, ni cik kerja apa ni? Saya gigolo. Pelik tu tuan-tuan. LHDN kata gigolo mampu masuk gaji banyak gila. Tuan-tuan, jadi 600,000 tu saya pesan baik-baik tuan-tuan. 600,000 tu tak kena zakat lah. Walaupun dia 600,000 tapi tak kena zakat. Dia fikir ustaz dia bayar zakat tak? Dia bayar pun tuan-tuan tak kira. Benda yang haram tak dikenakan zakat. Benda dah haram tapi kena zakat pula. Dia mai ustaz saya nak potong gaji boleh? Potong gaji buat kerja apa? Saya ni malam-malam duduk layan wang. Oh itu dia 8 kali 4 32,000 sebulan. Oi pening tuan-tuan. Tak boleh. Benda yang haram tetap kami tak terima. Itu kena mau ingat. Jadi akhir hidup dia tuan-tuan, lepas dia berhenti dia cuci tangan, maka dia rugi 600,000 dia tu. Dia tak dapat nak rasa duit tu. Maksud kata dia masuk satu pelaburan, dia masuk dalam satu perniagaan, maka Allah bagi dia kehancuran, tak ada keberkatan pada harta tersebut. Dia rugi sampailah di akhir hidup dia kahwin dua dan dua-dua isteri dia minta cerai, minta fasakh. Maka ditinggalkan kedua-dua isteri, maka tinggal dia seorang sampai tak ada kerja apa. Dia kerja kontraktor. Dia kerja dengan satu kontraktor. Bila dia kerja tuan-tuan, Allah takdirkan dia jatuh, maka dalam keadaan dia menghidap penyakit kanser tulang tahap 4. Dia jatuh tu tuan-tuan, tulang dia dah reput ataupun tulang dia dah memang rapuh dah. Maka sampai dia didapati bahawa dia ada kanser tahap 4. Maka akhir hidup dia jumpalah Dr. Izhar macam mana nak taubat dan sebagainya. Maka diajarkan dan last kali dia berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia taubat tuan-tuan. Maka itulah kadang-kadang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang hidup dia nampak macam teruk, nampak dia macam tak ada harapan bagi dia untuk Allah terima amal taubat dia. Tapi nak kata taufik dan hidayah Allah tuan-tuan, kita tak boleh nak kata. Sebab tu mulut jangan duk kata ke orang wa na'udzubillahi min dzalik, takut Allah kalih pula daripada kita yang baik, Allah kalih kepada keburukan Allah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kita jaga lidah kita, Allah istiqamahkan kita pada jalan-jalan, iaitulah jalan kebaikan yang kita dah ada pada jalan kebaikan pada sekarang ni, insya-Allah. Boleh tuan-tuan sama-samalah kita jaga mulut kita, jangan duk kata kat orang. Saya bukanlah cerita benda ni nak bagi perangsang kepada tuan-tuan yang jadi gigolo. Saya duk fikir ubeh juga gaji 4,000, jangan tuan-tuan. Tapi tengok muka macam kita ni tak layak jadi gigolo tuan-tuan. Dia mesti muka handsome, jambu, sado, tu baru layak. Dia datin tengok kita, tengok macam saya, kuih kering, tendang sekali ya. Macam tu dia tak mau tuan-tuan. Bagui dah tak mau pun tak apalah, Allah pelihara kita insya-Allah. Jangan benda tu haram, terkutuk, lagi hina, lagi dilaknat oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Menurut riwayat Ibnu Majah radhiyallahu anhu, beliau menambahkan, kecuali orang yang hatinya dihidupkan Allah Ta'ala dengan ilmu, maka kita nak elak daripada sifat ini tuan-tuan, dengan satu cara, iaitulah hati kita ini mesti ada ataupun mesti dihidupkan dengan jalan ilmu. Maka Allah pelihara kita daripada siang jadi baik, malam jadi buruk. Ataupun Allah pelihara kita hari ini jadi baik, besok jadi kafir. Maka Allah pelihara bila kita melakukan amal, dan dalam melakukan amal kita tapih dengan ilmu. Maksud kata kita nak melakukan amalan, maka kita ada ilmu baru kita boleh amal. Maka orang macam ni Allah Ta'ala akan pelihara diri kita insya-Allah. Nak buat amal mesti kena ada ilmu. Kalau amal tanpa ilmu, maka tak ada apa tuan-tuan. Tak ada apa. Kalau kita amal tanpa ilmu, maka Allah tak terima. Sebab kita buat satu amalan,
tidak berlandaskan ilmu yang Nabi ajar, yang Allah suruh, maka rugi orang yang amal tanpa ilmu. Sebab itu sesuatu amal mesti datangnya dengan ilmu dulu, barulah kita beramal kebaikan, barulah Allah akan terima amalan-amalan tersebut. Sebab itu dalam suratul Mulk Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai ahsanu amala, iaitulah amalan yang paling terbaik adalah amalan yang ahsan, yang akhlasuhu, iaitulah amal yang paling ikhlas, dan juga amal yang menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana amalan yang Nabi ajarkan kepada kita, kita kena buat, barulah amalan itu Allah terima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di antara orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, sehingga dengan itu Allah Ta'ala menyelamatkan iman kita dari ujian yang besar ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah perkukuhkan iman dengan kita belajar ilmu pada malam ini. Senantiasa kita berada pada majlis ilmu yang disebut sebagai Raudatul Jannah, yang disebut sebagai taman-taman syurga Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita, Allah pilih kita terus menerus cinta pada ilmu, cinta pada majlis ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang alim insya-Allah. Kalau tak jadi orang yang alim, kita jadi orang yang muta'alliman, orang yang senantiasa menuntut ilmu insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup takat tu dulu tuan-tuan. Kita sambung pada hadis yang seterusnya pada bulan yang akan datang, iaitu pada tahun hadapan. Insya-Allah tuan-tuan. Tahun depan pun, bulan depannya, bukanlah lama, tapi tak habis lagi malam ni tuan-tuan. Kita sambung yang terakhir, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala anhu tuan-tuan. Kita berada pada perkara yang terakhir, iaitulah perkara yang ke-10. Last, malam ni last. Lepas tu kita tutup Apa dia yang ke-10? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala anhu, wal 'ashiru rajulun syab'anun wa jaruhu ja'i'un wala yu'tihi syai'a min tu'amihi. Perkara yang ke-10 yang menyebabkan hati kita boleh menjadi keras tuan-tuan adalah kerana satu orang yang kenyang dan jirannya lapar, dan dia tidak memberikan sesuatu daripada makanan yang dia ada, tu pun boleh menyebabkan hati menjadi keras. Saya ulang sekali lagi, satu orang yang dia ni kenyang dan jirannya lapar, dan dia tidak memberikan makanan yang dia ada walaupun sedikit kepada jirannya, maka itu boleh menyebabkan hati menjadi keras. Jaga baik-baik tuan-tuan. Bila sebut jiran dalam Islam, dia adalah 40 bangunan di hadapan, 40 bangunan di belakang, 40 kanan, 40 kiri, 40 atas, 40 bawah. Itulah definisi jiran di dalam Islam. Maksud kata, kalau tuan-tuan duduk kat Siti Aisyah ni, satu taman ni memang semua ni jiran kita. Cuma yang diutamakan, yang paling utama adalah jiran sebelah rumah. Jiran sebelah rumah ni tuan-tuan, antara individu yang boleh bawa kita ke syurga, dan dia juga boleh menyebabkan kita ni masuk neraka Allah. Punya nak kata jaga adab jiran sebelah ni, sampai kalau bau saja makanan pun, benda tu kalau kita tak bagi, ataupun benda tu kalau kita tak berkongsi, kalau kita ada sampai dia sedapnya bau, maka itu pun boleh menyebabkan kita ni tak ada adab dengan jiran sebelah kita. Allahu Akbar. Sebab itu jiran kanan, kiri, depan, bawah, depan, belakang kita ni nak kena jaga sungguh. Ataupun jiran kanan dan kiri lah. Kalau rumah teres ni, jiran kanan dan jiran kiri, yang ni nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Sebab tu kalau ada apa, kongsi-kongsilah, biar dia reda, dia pun senang hati dengan kita, kita pun senang hati dengan dia. InsyaAllah sama-sama masuk syurga Allah, mudah-mudahan berjiran dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang kita mahukan. Tuan-tuan, saya tutup dengan sebuah kisah berkenaan dengan jiran ni tuan-tuan. Sebuah kisah yang kita lihat tentang satu peristiwa, iaitulah Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Peristiwa Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Satu ketika dia selesai daripada melaksanakan ibadah haji. Habis dia buat ibadah haji, maka dia berada di hadapan Kaabah. Kemudian dia bersandar di satu tiang sambil matanya melihat Kaabah.
Kita disunatkan melihat Kaabah tuan-tuan, dapat pahala. Kita berada di Masjidil Haram, tengok Kaabah, dapat pahala. Maka dia pun tengok sampai terlelap. Terlelap mata dia tuan-tuan, maka dia pun terlena. Elok terlena, datang dua orang malaikat. Allah takdirkan datang dua orang malaikat. Maka dua orang malaikat ni, dia berbicara, duk sembang antara mereka berdua. Malaikat A dengan malaikat B, duk sembang dua-dua. Maka Abdullah bin Mubarak ni mendengar perbualan malaikat. Yang A ni kata kepada yang si B, pada tahun ini haji yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah pada tahun ni, seorang pun tak ada haji mabrur. Tuan-tuan, seorang pun tak ada haji mabrur. Yang B ni pun kata betul ya. Tak ada seorang pun haji mabrur. Semua Allah tak terima amalan-amalan haji, termasuklah Abdullah bin Mubarak ni tuan-tuan. Abdullah bin Mubarak ni tak payah cerita tuan-tuan, orang yang hebat, paling hebat, sangat hebat pada zaman tu. Antara orang yang tersohor. Jadi orang yang paling disanjung tinggi. Tetapi ibadah haji juga dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang si B ni tanya kepada si A, pasal apa Allah tak terima, minta maaf. Yang si B ni tanya kepada si A, yang si B ni tanya kepada si A, takkan Allah tak terima langsung? Maka si A kata Allah tak terima langsung, melainkan disebabkan satu orang lelaki, yang mana lelaki ini dia berada di satu tempat yang namanya sekian-sekian, dia punya pekerjaan sekian-sekian. Dek kerana dia melakukan ibadah haji pada tahun ini, Allah Ta'ala dengan rahmatnya bagi pula semua yang melakukan ibadah haji pada tahun ini dapat haji mabrur. Dek kerana dia seorang, Allah Ta'ala dengan sifat rahmatnya, Allah bagi terus semua siapa yang melakukan ibadah haji pada tahun tu, semua dapat haji mabrur. Tadi siapa pun tak dapat, kosong, seorang pun tak dapat. Tapi kerana dia seorang lelaki ini, amal ibadah dia tinggi, Allah terima haji dia tuan-tuan. Maka terus Allah angkat dan Allah bagi sifat rahmatnya, Allah bagi semua yang mai haji, hang buat betul ke hang buat tak betul ke, Allah bagi semua haji mabrur. Maka dengar-dengar tuan-tuan, dia pun seronok. Maka tersedar Abdullah bin Mubarak daripada tidur, dia nak pergi cari lelaki tu, apa kelebihan yang dia buat ni, haji apa yang dia buat sampai semua ibadah ataupun semua orang buat haji tahun ni dapat haji mabrur. Maka dia dapat cerita daripada malaikat tadi di sekian tempat, dan juga dia pekerjaannya tukang kasut, dia berada di sekian-sekian tempat, iaitulah kata sebahagian ulama, tempat itu adalah Kufah. Tempat tu adalah di Kufah, di Iraq. Maka Abdullah bin Mubarak daripada Mekah, daripada Saudi, maka dia naik kenderaan dia, sama ada unta ataupun kuda, wallahu ta'ala alam. Maka dia bergegas daripada Mekah, daripada Kaabah, maka dia terus ke Kufah ataupun ke Iraq tuan-tuan. Sampai di Iraq, maka diberi gambaran daripada malaikat tentang lelaki tersebut. Maka dia pun pergi cari kampung tu. Sampai di kampung tu, maka dia tanya orang kampung, ada tak tukang kasut di kawasan ini, aku nak jumpa dia. Maka orang kata nak cari tukang kasut tu ada di hujung kampung. Maka dia pun pergi tuan-tuan. Sampai di hujung kampung, maka dia pun bagi salam, jumpa rumah lelaki tu, bagi salam. Maka dibukakan pintu, dia perkenalkan diri, ana Abdullah bin Mubarak, aku ni Abdullah bin Mubarak, aku datang daripada Mekah jauh, aku datang semata-mata nak berjumpa kamu, wahai si fulan. Maka lelaki tu pun terkejutlah, mai daripada jauh Mekah, mai semata-mata nak jumpa. Maka dia tanya, apa kehendak kamu, apa yang kamu mahukan daripada aku? Maka Abdullah bin Mubarak pun ceritakan. Dia kata, wahai lelaki, boleh tak hang terangkan kepada aku apa amalan haji hang, sampai Allah Ta'ala angkat amalan-amalan haji pada tahun ni, semua dapat haji mabrur. Boleh tak cerita macam mana hang buat ibadah haji sampai Allah terima semua orang menjadi haji mabrur? Teriak tuan-tuan lelaki tu. Dengar-dengar teriak terus lelaki tu. Maka yang Abdullah bin Mubarak pun heran, pasal apa dia ni teriak? Aku bukan marah dia pun. Contohlah tuan-tuan nak cerita, bukan kata apa pun, tiba-tiba teriak. Maka lelaki tu habis teriak, dia pun kata kepada Abdullah bin Mubarak, sebenarnya wahai Abdullah, wahai Syekh, aku pada tahun ni sebenarnya aku tak pergi pun Mekah. Aku tak pergi pun Mekah naknya. Dan aku tak pernah pergi Mekah. Aku tak pernah pergi Mekah. Tapi aku sungguh seronok bila dengar khabar bahawa Allah terima amal hajiku pada tahun ini. Aku seronok sungguh. Maka Abdullah bin Mubarak pun tanya, apa dia yang hang buat sampai Allah angkat walhal kamu tak pergi ke Mekah?
Maka dia pun cerita tuan-tuan, sebenarnya beberapa hari yang lepas sepatutnya aku dah pergi Kaabah ataupun aku dah pergi Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ni. Untuk pengetahuan kamu wahai Syekh Mubarak, aku kumpul duit selama 40 tahun tuan-tuan. Dia kumpul duit 40 tahun lamanya untuk dia nak pi daripada Iraq ke Mekah. Dan pada tahun ini cukup duit aku nak pi ke Mekah. Cukup. Pada malam aku nak pergi berangkat ni, besok ni aku nak pergi berangkat dah. Malam tu aku duduk tengah packing barang semua, dah lengkap siap elok dah. Tiba-tiba aku terhidu satu bau daripada jiran sebelah. Satu bau yang cukup sedap sehingga isteriku yang sedang mengandung dia mengidam terus. Dia mengidam, teringin. Dia kata, bang, sedapnya bu bang, oi. Tak pernahnya bu sedap macam ni. Tambah-tambah pula duduk tengah mengandung, terliok ni. Boleh tak abang pi sat rumah sebelah, minta sikit pun cukup lah. Orang mengidam tuan-tuan, sikit pun cukup lah. Dia kata, boleh tak minta sikit lah, teringin lah nak makan, memang teringin sungguh ni. Maka yang si suami ni tak apalah, dia nak tinggal isteri lama. Maka dia pun keluar daripada rumah, pi jiran sebelah, bagi salam. Satu orang wanita janda, satu orang wanita janda, ada anak masih kecil. Maka dibukakan pintu. Maka yang si lelaki ni, wahai perempuan, wahai puan, boleh tak aku nak minta sedikit masakan ataupun makanan yang kamu masak pada malam ni, sebab isteriku tengah mengandung, dia teringin nak makan. Boleh tak bagi sikit cukup lah. Maka teriak pembantu tuan-tuan. Tak keharu, teriak pula. Aku minta sikit ya, bukan minta banyak. Teriak apa? Teriak tuan-tuan. Yang perempuan ni kata kat lelaki tadi, aku ni teriak bukan pasal apa. Makanan yang aku makan halal bagi aku, tetapi haram bagi kamu. Cerita dia konflik tuan-tuan tu. Nampak kalah TV3. Tengok tuan-tuan pun tengah. Tuan-tuan, drama. Kalah drama. Best menarik cerita ni tuan-tuan. Jadi dia kata, aku halal bagi aku tapi haram bagi kamu. Maka lelaki tu kata, benda apa yang halal bagi aku, halal bagi kamu, haram bagi aku? Sedangkan kamu Islam dan aku Islam. Maka apa yang halal bagi kamu sebagai seorang Islam, halal juga bagi aku sebagai seorang Islam. Benda apa yang halal haram ni? Maka yang si perempuan ni pun kata, sesungguhnya apa yang aku masak sebenarnya, aku keluar pada waktu siang tadi, aku jumpa satu bangkai keldai yang 2 hari ataupun 1 hari lepas dia mati. Maka aku ambil bangkai yang daging-daging yang masih elok, aku buat balik dan aku masak dengan menggunakan bangkai yang aku jumpa tadi. Pasal apa tuan-tuan dia jumpa bangkai dia masak? Ketahuilah wahai jiranku, sesungguhnya aku ni dan anakku ni dah tak makan beberapa hari. Sampai anakku ni menangis tak henti-henti. Sampai aku tak tahan sangat, aku keluar pergi cari makan tak jumpa. Sampailah Allah takdirkan aku jumpa bangkai, aku ambil lah. Dan hari ni ataupun malam ni anakku dah berhenti menangis. Aku rasa gembira. Tu dia tuan-tuan. Jiran sebelah, tak tahu jiran sebelah ni tak makan berapa hari dah. Dia tak tahu kata jiran dia tak makan berapa hari dah. Maka jumpa jumpa bangkai masak, maka bagi makan anak-anak, dia pun makan sekali. Lapar sangat. Maka itulah yang dia kata halal bagi dia, haram bagi kamu wahai pemuda. Maka yang lelaki ni tuan-tuan, dia dengar Allahu Akbar, dia kata berubah. Bukan sekarang ni adalah halal bagi kamu, tetapi haram bagi aku. Haram kerana aku tak tolong kamu wahai perempuan. Aku ni jiran kamu, haram bagi aku tak tolong kamu. Maka dia pun balik ke rumah dia tuan-tuan, tinggalkan masakan tu, tinggalkan makanan tu, dia balik ke rumah dia. Apa yang dia buat? Dia ambil semua duit yang dia kumpul selama 40 tahun lamanya. Dia ambil duit tu tuan-tuan, 40 tahun dia kumpul, dia ambil dan tak tinggal walaupun 1 sen. Dia kembali kat perempuan tu, dia bawa dan dia katakan kepada perempuan tu, nah, ambil duit ini, inilah duit hajiku pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah terima niat aku, mudah-mudahan Allah terima amal haji aku yang mana aku tak dapat nak pergi, tetapi aku nak bagi ke keperluan kamu. Itu yang perlu didahulukan. Dia bagi semua 40 tahun yang dia simpan. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita pergi haji, kita simpan 14,000 katakan contoh. Maka 14,000 yang dia kumpul daripada usia daripada 40 tahun, maka dah cukup 14,000. Maka dia bagi semua 14,000, dia tak tinggal walaupun sedikit. Dia kata, ini duit yang kamu lebih perlu daripada aku. Ni dia tuan-tuan, orang yang beriman. Oi, kalau kita payah tuan-tuan, nak bagi ke 14,000, bagi 1,000 cukup ah. Tahun depan kumpul lagi 1,000, boleh pergi haji gitu tahun depan. Ni tak, dia bagi semua tuan-tuan, 14,000. Maka bila diserahkan semuanya tuan-tuan,
dia pulang dan dia keesokan harinya dia tak pi haji, dia tak pi Mekah. Dia tak pi Mekah. Sampailah Allah Ta'ala ilhamkan kepada Abdullah bin Mubarak peristiwa itu. Rupa-rupanya Allah terima ibadah haji dia. Dek kerana apa? Hanya saja dia ada ihsan, dia menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang jiran, maka Allah angkat dengan sifat rahmat Allah. Allah berkehendak atas sesuatu, Allah terima. Walaupun dia tidak melakukan ibadah haji, Allah ambil dia sebagai haji mabrur. Bahkan bukan sekadar dia, seluruh manusia pada tahun itu melakukan ibadah haji. Rahmatnya Allah, Allah bagi semua. Hebat tak hebat jaga jiran tuan-tuan? Hebat sungguh. Sebab itu kalau kita ada jiran, jaga baik-baik tuan-tuan, kerana ia adalah pintu kita nak masuk ke dalam syurga Allah. Salah satu cara untuk mudah kita masuk dalam syurga Allah. Jadi kalau kita buat baik-baik dengan jiran, insya-Allah hidup kita aman, sakinah tuan-tuan. Kita buat baik dengan jiran, jiran pun baik dengan kita, maka insya-Allah hidup kita aman dan Allah Ta'ala akan bagi keamanan bila kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, cukup sekadar itu sebagai penutup 10 perkara yang menyebabkan hati boleh menjadi keras. Saya mohon maaf banyak-banyak, saya terlupa bawa satu salinan 1 sampai 10. InsyaAllah bulan depan saya bawa, saya bagi kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nak tampai ke ataupun nak buat salinan dan sebagainya, dipersilakan. Saya buat 1 salinan ataupun 2-3 salinan, saya bagi kat tuan-tuan, tuan-tuan buat. Kat situ kita akan tengok balik 1 sampai 10 yang pernah saya kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita amal lah. Kita amalkanlah yang mana kita boleh amal daripada 10 perkara yang menyebabkan, yang kita elakkan 10 perkara yang boleh menyebabkan hati kita boleh menjadi keras. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun, maaf dipinta anda terkasar bahasa, tersasul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.